Salam sejahtera Dr. Izham dan rakan-rakan. Pada hari ini kami akan membentangkan sebuah program yang bertajuk Kotak Pengajaran atau singkatannya TAPA. Ahli kumpulan terdiri daripada saya, Watsala Krishnasamy dan Yasodah Manogaran. Cikgu Nur Izzati tidak dapat hadir sama kerana kurang sihat. Baiklah, sinopsis program TAPA ini adalah selama 3 minggu disasarkan kepada 40 orang guru Sekolah Menengah Seri Akmal bagi mengurangkan beban guru dan menggalakkan penggunaan teknologi maklumat. Aplikasi video TAPA ini adalah sebuah aplikasi yang memuatkan video-video berunsur jenaka untuk meningkatkan pemahaman murid. Guru-guru akan berkolaboratif menghasilkan video dan memuatkannya mengikut silibus dalam masa 3 minggu. Dari segi pengenalannya, menurut Intan Marfarina dan rakan-rakan pada tahun 2021, TMK dapat memudahkan murid mengingati konsep yang disampaikan, meningkatkan pemahaman murid dengan persembahan isi pengajaran yang berbantukan teks, gambar dan bunyi, meningkatkan minat murid terhadap pelajaran mereka dan memotivasikan mereka untuk belajar. Menurut Muhammad Syamsuddin Muhammad Fazil dan Narita Muhammad Nur pada tahun 2012, unsur jenaka yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran telah membantu meningkatkan kemahiran bertutur 10 orang murid tahun 1 di sebuah sekolah kebangsaan bahagian pedalaman dan pulau di Kelantan. Nasiri dan Mafakhiri pada tahun 2015 menyatakan penerapan unsur jenaka dalam pembelajaran kuliah meningkatkan keyakinan dalam diri pensyarah apabila para pelajar bersemangat dan turut serta dalam aktiviti sepanjang kuliah dijalankan. Ini mengelakkan aktiviti bercerita dan bergosip sesama pelajar. Menurut Hatfield dan Ainsco pada tahun 2018, kolaboratif yang dikatakan sebagai salah satu elemen sistem penambahbaikan sekolah secara kendiri berjaya diamalkan oleh beberapa negara seperti United Kingdom dan Kanada. Menurut Muhammad Sani dan Muhammad Izham pada tahun 2012, budaya sekolah yang merangsang pelaksanaan perubahan dengan berkesan haruslah mempunyai elemen seperti berkongsi norma dan nilai, mementingkan pembelajaran pelajar, dialog dan reflektif, amalan usaha sama dan kolaborasi dengan elemen ini berjalin antara satu sama lain. Obidik pada tahun 2017 menyatakan guru perlu sentiasa menghadiri latihan, seminar dan bengkel secara berkala dan sentiasa ditawarkan kepada guru secara berterusan bagi meningkatkan pengetahuan dan prestasi dalam PDP. Chung pada tahun 2018 bersama rakannya menyatakan pendidikan abad ke-21 mempunyai hubungan dan kaitan langsung antara pedagogi guru dengan alat teknologi yang tidak boleh dipisahkan kerana kedua-dua aspek ini adalah pelengkap bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran. Nur Aida Mamat dan Khatijah pada tahun 2023 menyatakan kreativiti merupakan antara elemen yang penting perlu dilaksanakan dalam pembelajaran abad ke-21. Rasional Project, kami telah melaksanakan sebuah tinjauan awal dengan mengajukan 3 soalan kepada 40 orang guru di Sekolah Menengah Seri Akmal. Antara soalannya ialah, adakah anda menggunakan TMK dalam pengajaran? Adakah anda selesa menggunakan TMK dalam kelas? Dan apakah kekangan menggunakan TMK dalam pengajaran? Dan kami mendapati antara isu yang dihadapi oleh guru-guru ialah guru-guru mempunyai isu menggunakan TMK dalam pengajaran kerana tidak mempunyai masa untuk menghasilkan bahan pengajaran yang berkualiti serta kesukaran untuk mendapatkan bahan yang baik dari internet kerana perlu dibayar. Guru juga tiada peluang untuk berkolaboratif dan kurang kreatif menghasilkan bahan pengajaran sedemikian. Visi projek kami ialah menyediakan platform untuk guru menggunakan elemen TMK serta bahan pengajaran berunsur lucu untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran. Misi kami adalah untuk mengurangkan beban guru di Sekolah Menengah Seri Akmal untuk menghasilkan bahan pengajaran berkualiti dan berunsur lucu, meningkatkan bakat dan kreativiti guru, meningkatkan penggunaan TMK dalam pengajaran serta menyediakan platform untuk berkolaboratif. Matlamat projek pula, guru-guru mempunyai latihan, pengetahuan dan kemahiran untuk menghasilkan dan menggunakan bahan TMK dalam pengajaran. Objektif kajian ini ialah 100% guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan dan menggunakan bahan pengajaran TMK berunsur jenaka. Objektif kedua ialah 100% guru yakin dengan penerapan elemen TMK dalam pembelajaran untuk meningkatkan kefahaman murid, dan objektif yang ketiga ialah 100% guru boleh bekerjasama dan berkolaboratif untuk menghasilkan sekurang-kurangnya satu video pembelajaran yang berunsur jenaka dalam masa 3 minggu yang diberikan.
Ini adalah jadual perbandingan keadaan sedia ada dan keadaan baru atau yang akan berubah. Pertamanya, keadaan sedia ada, guru menghadapi kesukaran mendapatkan bahan pengajaran berkualiti dari internet kerana ada yang perlu dibayar. Keadaan baru apabila aplikasi takpe digunakan, guru mudah mendapatkan semua bahan pengajaran dari aplikasi takpe dengan percuma. Sekarang, guru tidak mempunyai masa yang banyak dan rasa terbeban serta tertekan untuk menghasilkan bahan pengajaran. Apabila takpe diaplikasikan, guru berkolaboratif menghasilkan bahan pengajaran dan rasa terhibur. Dalam masa yang singkat, mereka dapat menghasilkan bahan yang banyak. Guru juga kini kurang kreatif dan hanya menggunakan buku teks serta bahan pengajaran sedia ada yang tidak menarik minat murid. Dan apabila aplikasi takpe diaplikasikan, video yang dihasilkan mempunyai elemen lucu dan ini dapat menarik minat murid untuk terus mengikuti pengajaran. Keadaan sekarang, guru tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran menerapkan elemen TMK dalam pengajaran. Apabila takpe digunakan, guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran dan selesa menerapkan elemen TMK dalam pengajaran. Teori yang kami pilih ialah teori perubahan Fullen 2001. Teori perubahan Fullen 2001 ini menekankan kesediaan guru untuk menerima dan melaksanakan perubahan. Permulaan adalah fasa pertama di mana proses penelitian membawa kepada seseorang itu membuat keputusan untuk menerima inovasi yang berkaitan. Fasa ini dapat menentukan seseorang dapat menerima perubahan dengan sikap positif dan atau negatif. Jadi kami melaksanakan kajian untuk menilai menilai inovasi yang akan digunakan nanti. Dan fasa pelaksanaan atau dipanggil juga fasa penggunaan awal ialah pengalaman awal dalam proses untuk mempraktikkan perubahan tersebut. Jadi kami menggunakan masa seminggu untuk melaksanakan pengenalan kepada guru tentang aplikasi ini. Dan seterusnya pada fasa penginstitusian pula, keadaan sama ada perubahan dijadikan sebagai sebahagian daripada sistem yang sedang berjalan atau sebaliknya. Jadi untuk ini kami akan melaksanakan program ini secara berkala untuk meninjau keberkesanan program ini. Model akan dibentangkan oleh rakan saya, Cikgu Yashoda. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Dr. Izam dan rakan saya iaitu Cikgu Watsat. So, saya akan memulakan dengan model perubahan RAN. So, model ini berasaskan kajian yang dijalankan oleh RAND Corporation pada tahun 1973 sehingga 1978 dengan sokongan Pejabat Pendidikan Amerika Syarikat mengenai perubahan pendidikan Berman dan McLaughlin 1978. Tujuan utama kajian adalah untuk menentukan faktor yang menyebabkan atau menghalang perubahan pendidikan. Walau bagaimanapun, penyelidik telah membuat suatu hipotesis model perubahan pendidikan untuk memandu ke arah pengumpulan data dan analisis. Menurut Berman dan McLaughlin 1978, proses perubahan di sekolah melibatkan 3 langkah yakni langkah pertamanya adalah daya usaha, keduanya ialah implementasi, ketiganya adalah penggabungan. So ini adalah model RAN 1978 daripada sumber adaptasi dari buku pengurusan perubahan makro dalam pendidikan iaitu daripada Muhammad Sani Ibrahim dan Muhammad Izam Muhammad Hamzah 2012. Seterusnya untuk senarai jawatankuasa projek. Untuk program kita iaitu Kotak Pengajaran Takpe peringkat Sekolah Menengah Sri Akmal, ini adalah ahli-ahli jawatankuasa induk. Sebagai pengerusi iaitu pengetua, Puan Sushila Rani akan meluluskan kertas kerja, meluluskan peruntukan kewangan, menyelia pelaksanaan projek dan memantau perjalanan projek. Seterusnya untuk pertimbalan pengerusi iaitu Cik Nur Fazila binti Samad selaku GPK Co-Curriculum akan membantu pengerusi dalam kelancaran projek dan memantau perjalanan projek. Seterusnya sebagai setiausaha iaitu Cik Yashota Manogaran akan menguruskan makluman kepada semua guru, menguruskan urusan surat menyurat dan mesyuarat dan majlis pelancaran projek. Selaku bendahari iaitu Cik Ria Natasha Zulkifli akan menyediakan anggaran perbelanjaan projek, menyediakan laporan perbelanjaan juga. Seterusnya bagi ahli jawatan kuasa kerja, pengarah programnya terdiri daripada Cik Watsal Anak Perempuan
Krishnasamy akan menyediakan kertas kerja. Seterusnya bagi protokol, Encik Muhammad Niza bin Muhammad Nizam akan memantau keselamatan sepanjang pelaksanaan projek dan menyusun atur majlis mengikut protokol. Seterusnya untuk buku program dan banner, Cik Nur Izzati binti Hamdi akan menyediakan buku program dan juga menempa dan mengantung banner. Untuk peralatan, Encik Muhammad Farid Kacim Aidin akan mencari alternatif dan penyelesaian sekiranya ada gangguan teknikal. Untuk siar raya, Encik Gunasegaran anak lelaki Vadi Velu akan memastikan siar raya berfungsi dengan baik. Penyelaras aktiviti pula terdiri daripada Puan Mazlin Harati Muhammad Syafiq akan mengurus perjalanan aktiviti mengikut tentatif dan akan sentiasa berhubung dengan semua AJK. Bagi sijil dan cenderamata pula, Puan Dr. Siti Hawa binti Jamal akan menempa cenderamata untuk penceramah dan akan menyediakan sijil untuk guru-guru juga. Bagi fotografi dan AJK media sosial, Puan Laina, Miss Nandini dan Encik Abdul Karim Wahidun akan mendokumentasikan program dan juga membantu membuat laporan dan memuat naik dalam media sosial. Tentatif program terdiri daripada 3 minggu. Minggu pertama daripada langkah pertama iaitu daya usaha, kita akan memberi ceramah dan tutorial untuk membuat kotak pengajaran TAPA. Tarikhnya terdiri daripada 8 Januari 2024 iaitu dari pukul 8 hingga 1 tengah hari. Aktivitinya terdiri daripada majlis perasmian program iaitu dengan objektifnya menerangkan kepentingan dan rasional pelancaran aplikasi TAPA. Seterusnya, pembentangan video lucu tentang keadaan semasa dan yang ingin diubah akan ditayangkan. Ia adalah untuk memberi penerangan tentang keadaan sedia ada dan keadaan yang ingin diubah serta meningkatkan motivasi guru untuk mengaplikasikan perubahan. Seterusnya bagi ceramah, kita akan mengadakan aplikasi TAPA sebagai latihan modul 1 iaitu memberitahu tutorial tata cara membina bahan pengajaran dalam bentuk video dulu. Guru akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan dan mengintegrasikan bahan pengajaran aplikasi TAPA yang berunsur lucu sebagai objektifnya. Untuk latihan modul 2 pula, kita akan memberikan tutorial tata cara penggunaan aplikasi TAPA dan ia merangkumi proses reka bentuk grafik kreatif dalam video menggunakan aplikasi dan proses memuat naik video menggunakan aplikasi. Objektifnya adalah sama seperti latihan modul 1. Latihan modul 3 terdiri daripada tutorial membaca statistik dalam aplikasi dan tetapan-tetapan lain seperti blog dalam aplikasi yang memberi maklum balas tentang video yang akan dibuat naik. Objektifnya adalah sama seperti latihan modul 1 dengan 2. Untuk minggu yang kedua iaitu langkah kedua iaitu implementasi. So kita akan menggunakan minggu ini untuk penyediaan bahan video mengikut panitia. Tarikhnya terdiri daripada 15 Januari 2024 dan masanya 8 hingga 1 tengah hari. Aktiviti-aktiviti terdiri daripada kita akan memulakan dengan pembahagian kumpulan mengikut panitia dan ketua kumpulan dipilih. So, setiap kumpulan terdiri daripada 3 hingga 4 orang guru. Seterusnya, guru-guru akan memuat naik aplikasi TAPA dalam telefon guru-guru. Jawatan kuasa sokongan dibentuk untuk memberi sokongan, menerima maklum balas dan memberitahu tahap pelaksanaan kepada semua kumpulan. Seterusnya, bagi penyediaan bahan bantu, mengajar dalam kumpulan melalui perbincangan dan akan merancang kandungan persembahannya. Seterusnya akan membina bahan pengajaran dalam bentuk video berpandukan silibus yang diberikan dengan kreatif. Dan akhirnya video dikongsi dan akan dinilai. Objektifnya ialah guru boleh bekerjasama untuk menghasilkan sekurang-kurangnya 1 video pembelajaran yang berunsur lucu dalam masa 7 hari. Untuk tentatif program untuk minggu ketiga adalah sesi pengabungan iaitu penyelarasan aplikasi. So, tarikhnya terdiri daripada 22 Januari 2024
iaitu dari pukul 8 hingga 1 tengah hari. So aktivitinya terdiri daripada penggabungan video-video yang dibina, dimuat naik dalam aplikasi TAPA untuk digunakan dalam bilik darjah. Seterusnya, pemantauan aplikasi akan dipantau oleh pentadbir berdasarkan laporan statistik dari penggunaan aplikasi. Keberkesanan program akan dinilai melalui ujian pentaksiran murid bagi bab yang diajar menggunakan aplikasi TAPA. Objektifnya terdiri daripada guru boleh menggunakan aplikasi TAPA dalam pembelajaran untuk meningkatkan kefahaman murid yang diukur melalui pentaksiran. Ini adalah cartagan. So, kita akan memulakan aktiviti atau program ini dari November sampai bulan April. So, perbincangan awal projek dan menyediakan kertas kerja akan dibuat dalam minggu pertama dan kedua dalam bulan November 2023. Perbincangan pengagihan tugasan akan dilakukan di minggu kedua dan ketiga dalam bulan November juga 2023. Kajian ini akan dilakukan pada minggu ketiga dan keempat dalam bulan November 2023. Kertas kerja akan dilakukan pada minggu pertama pada bulan Disember 2023. Pengurusan surat menyurat dan pengahiran surat akan dilakukan minggu kedua dan ketiga pada bulan Disember. Dan untuk mencari dana, kita akan membuat pada minggu keempat dalam bulan Disember. Untuk melaksanakan program perubahan, kita akan membuat daripada Januari 2024 dari minggu pertama sampai bulan April ke minggu terakhir. Anggaran bajet untuk program kita dibahagikan kepada dua, iaitu peruntukan kokurikulum dan sumbangan kelab ICT. Secara keseluruhan, kita akan menggunakan 5,000 untuk program ini. Allowance penceramah perbelanjaan terdiri daripada allowance penceramah, pembelian aplikasi TAPA, sijil peserta dan cenderamata penceramah, banner, bahan cetakan. So, ia terdiri daripada RM5,000. Terima kasih Yashoda. Baiklah, sekarang saya akan menyambung pembentangan dengan penjelasan aktiviti projek berdasarkan model RUN 1978. Minggu pertama adalah berfokus kepada daya usaha seperti yang disarankan oleh model RUN, dan usaha kami adalah untuk mengkomunikasikan kepada guru-guru pada awal program tentang perubahan yang dapat dilihat jika aplikasi TAPA digunakan. Jadi untuk tujuan itu kami juga akan menggunakan video-video jenaka yang dapat menunjukkan perbezaan antara kedua-dua keadaan. Dan kemudian guru-guru akan membincangkan rasional dan kepentingan aplikasi TAPA dalam menangani masalah yang dihadapi di bilik darjah. Dan modul 1, 2 dan modul 3 yang diberikan sepanjang minggu pertama itu berfungsi sebagai sumber yang boleh dirujuk sebagai bahan sokongan usaha dan implementasi aplikasi TAPA. Minggu yang kedua pula, kami akan menggunakan minggu ini untuk mengimplementasi aplikasi TAPA. Untuk itu, guru-guru akan memuat naik aplikasi TAPA ke dalam telefon pintar mereka. Pada minggu ini juga, guru-guru akan berkolaboratif menghasilkan bahan pengajaran atau video-video yang jenaka berdasarkan mata pelajaran dan silibus yang sesuai dalam masa seminggu. Akhir minggu itu, hasil akan dipaparkan dan semua guru-guru akan menilai kualiti video tersebut. Dan sepanjang minggu ini juga sebuah jawatan kuasa sokongan akan dibentuk untuk memberi bantuan dan memaklumkan tahap pelaksanaan program kepada ketua kumpulan serta menerima maklum balas jika ada kekangan dalam melaksanakan program. Pada minggu yang terakhir iaitu penggabungan, kami akan menggabungkan video-video yang dihasilkan dan yang telah mencapai kualiti yang ditetapkan ke dalam aplikasi TAPA. Dan guru-guru akan mula menggunakan bahan pengajaran dalam aplikasi ini dalam pengajaran dan pembudayaan serta dipantau oleh pihak pentadbir. Keberkesanan program akan dinilai melalui ujian pentaksiran murid bagi bab yang diajar menggunakan aplikasi TAPA, dan seluruh proses ini akan dilaksanakan secara berkala sepanjang tahun. Baiklah, implikasi
Daripada program ini, dari segi dasarnya, pengubalan dasar TMK dalam pengajaran dan pembelajaran perlu menekankan penjelasan akan kepentingan dan kelebihan mengaplikasikan teknologi dalam pengajaran dan pemudahcaraan serta mewajibkan guru menghasilkan inovasi sesuai dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 anjakan ketujuh iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan pembelajaran di Malaysia seperti yang dihasratkan oleh KPM. Dari sudut latihan, pihak pentadbir sekolah perlu memberi sokongan dan menggalakkan budaya mengamalkan inovasi TMK dalam pengajaran dan pemudahcaraan. Pelantikan seorang guru mentor atau ketua kepada guru-guru yang kurang mahir perlu dibuat bagi meningkatkan pengalaman dan pengetahuan secara kolaboratif. Dan akhirnya amalan, guru-guru perlu didedahkan dengan pelbagai kaedah, teknik dan strategi pengajaran menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan pengajaran. Pameran inovasi serta penglibatan guru perlu digalakkan untuk menyertai pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan. Akhirnya, kesimpulan, model perubahan RAN memberikan garis panduan yang cukup jelas kepada kami bagi melaksanakan perubahan ini. Program aplikasi Tak Apa akan mencapai objektifnya jika semua melaksanakan seperti yang dirancang. Guru-guru mendapat latihan serta pendedahan yang berkualiti serta kreatif dalam penghasilan video yang lucu. Hasilnya, murid-murid akan seronok belajar serta memahami perkara yang diajar dengan jelas tanpa rasa bosan. Pihak pentadbir harus menggalakkan inovasi dalam kalangan guru yang dapat meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi. Perubahan yang diusahakan melalui program ini akan menghasilkan guru-guru yang lebih kreatif dalam menyampaikan isi pembelajaran serta mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih baik kepada murid-murid. Dan ini dapat meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita secara tidak langsung. Ia juga menyumbang kepada pembinaan modal insan yang lebih holistik sejajar dengan sarana Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.